Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersama pagi ini. Setelah saya sendirilah lama tak ke sini, 2 kali sebenarnya. Saya minta orang ganti kerana ada kecemasan dan saya pun dah tak ingat dah kali terakhir kita bertemu dengan topik apa. Cuma oleh kerana topik kita itu topik kisah kehidupan para sahabat, saya rasa tidak ada masalah untuk kita melompat-lompat cerita, kerana cerita sahabat ni mana-mana pun kita boleh ambil manfaat dan tak semestinya kena ikut kronologi yang buku letakkan lah. Kerana dia susun pun mengikut huruf, bukannya mengikut keutamaan ataupun sebab-sebab lain. Maka hari ini saya sediakan tuan-tuan dengan satu topik. Kalau sebelum ini kita berkenalan dengan beberapa orang sahabat daripada Muhajirin, dan ini mungkin nama sahabat daripada Ansar pula. Kita mulakan pada pagi ini insya-Allah. Barangkali kita sendiri pun agak kurang mengenali sahabat Ansar. Yang kita biasa sebut adalah nama Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Itu yang paling popular. Kemudian diikuti dengan baki berapa orang? 6 orang lagi berbaki yang dijanjikan syurga oleh Allah Ta'ala. Kemudian orang-orang kanan Nabi yang kita kenal pun kebanyakannya adalah Muhajirin. Antara sejumlah orang yang kadang-kadang kita kurang memberikan penghargaan dari segi mengetahui dan juga meneliti kisah kehidupan mereka adalah sahabat dalam kalangan Ansar. Sedangkan kalau ikut dari sudut populasi, Ansar ni lebih ramai daripada Muhajirin. Sebab dalam kalangan sahabat yang berhijrah ke Madinah, yang akhirnya berkumpul yang peringkat awal tu, itu sekitar kalau kita boleh congak barangkali dalam 200 orang, 200 lebih. Kerana perang Badar yang 300 lebih orang tu dia bercampur dengan Ansar dah. Maksudnya jumlah Muhajirin semua sertai perang Badar, baki tu Ansar, maka kita boleh mengagak jumlah Muhajirin ada dalam 200 lebih. Ada yang sebut dalam riwayat 250 jumlah Muhajirin yang pertama di Madinah. Sedangkan orang-orang Ansar yang sertai perjanjian Aqabah kedua pun dah 75 orang. Itu yang lelaki saja. Belum yang perempuan, yang anak-anak. Belum yang tak tunai haji tahun tu untuk sertai perjanjian Aqabah. Sebab tu untuk kita sebut populasi Ansar ni lebih ramai daripada Muhajirin, kan? Tapi kita barangkali lebih mengenali orang-orang Muhajirin berbanding dengan Ansar. Dan ini barangkali satu kelebihan juga yang Allah berikan kepada mereka, iaitu Nabi SAW sendiri pun banyak memuji orang-orang Ansar kerana mereka ni banyak bersabar, banyak berkorban. Bahkan pengorbanan mereka itu sehingga nama mereka itu jarang-jaranglah muncul untuk kita sebut-sebut dalam pengajian sirah misalnya. Orang lebih tahu sirah Mekah berbanding sirah Madinah. Sirah Madinah tu orang tahu perang kan. Tapi Mekah detail kita tahu. Sedangkan data dan fakta cerita zaman Madinah tu lebih banyak daripada Mekah. Sebab tu kisah sahabat ni saya ingat dia boleh memberikan kita satu pengenalan segera kepada sahabat-sahabat Ansar dan juga beberapa realiti mereka yang tak jauh beza pun dengan mereka di Mekah. Kerana Nabi memberikan gelaran yang sama dan Allah Ta'ala pun memberikan gelaran sama buat kedua-dua golongan ini. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Mereka yang as-sabiqunal awwalun, yang paling terawal sekali bersama dengan Nabi SAW itu, Nabi iktiraf minal muhajirin wal ansar. Orang muhajirin dan orang ansar. Meskipun muhajirin itu 13 tahun bersama dengan Nabi SAW, dan orang Ansar ni baru je 2-3 tahun. Tapi tetap Nabi iktiraf 13 tahun dan 2-3 tahun kamu baru peluk Islam ni, itu adalah satu perkara yang telah menyatakan
kesempurnaan iman kamu, bahawa kamu layak untuk tergolong dalam kalangan yang terawal membela aku. Dan kita pun tahu Nabi SAW tidak akan menuju ke Yathrib untuk menetap di sana kecuali kerana komitmen orang-orang Ansar yang nak bela Nabi SAW. Dan Nabi akhirnya menetap di Madinah, wafat di Madinah, dan keluarga Nabi pun akan berkembang, membesar dan wafat di situ. Dan hari ini bila kita tunai umrah, tunai haji, kawan-kawan kita mungkin sebahagian tunai haji, kita ziarah Haramain, kita tetap akan singgah ke Madinah kerana di situlah adanya jasad Nabi SAW. Di situlah terletaknya segala peristiwa yang berlaku dalam sirah kita. Tetap kita perlu ziarah Madinah. Dan ini kisah Ansar yang pertama dalam kuliah kita, iaitu Usaid ibn Hudayr. Dan Usaid ibn Hudayr bukan sahaja cerita pertama kita. Beliau juga adalah antara orang-orang Ansar yang terawal yang peluk Islam. Kerana dalam kalangan sahabat pun kita faham, tak semua sahabat popular. Dan ini antara nama sahabat yang popular dalam kalangan Ansar, Usaid ibn Hudayr, dan ada sebabnya. Kita mulakan terus kisahnya, ringkas, iaitu setelah Nabi SAW dapat sokongan daripada 13 orang. Ada riwayat sebut 12 orang. 13 orang Ansar yang datang bertemu dengan Nabi SAW dalam perjanjian Aqabah yang pertama di musim haji. Dan mereka telah berjanji dengan Nabi SAW tidak mensyirikkan Allah Ta'ala, tidak berzina, tidak membunuh anak mereka, tidak mengeluarkan kata-kata yang jahat. Jadi orang baiklah. Mereka telah berjanji dengan Nabi SAW nak jadi orang baik dan beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya ketika mereka pulang ke Yathrib. Dan bila mereka pulang ke Yathrib, Nabi utuskan bersama dengan mereka seorang yang namanya Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair. Kena ingat nama ni. Mus'ab ni yang uniknya adalah utusan pertama Nabi SAW ke Madinah. Mus'ab ibn Umair ni, dia ada banyak persamaan dengan Nabi. Dan antara yang paling popular Mus'ab ni, persamaan dia dengan Nabi adalah wajah dia sama dengan Nabi. Wajah dia sama dengan Nabi SAW. Apa buktinya? Masa perang Uhud, banyak pula cerita pagi ni. Masa perang Uhud, bila asalnya kan Muslimin menang dalam perang Uhud, dan tiba-tiba di separuh masa kedua kalah. Ada banyak puncanya juga. Salah satu yang paling masyhur adalah pemanah di atas Jabal Rumah yang turun daripada bukit kerana ingin mengambil harta ghanimah. Mereka ingkar arahan Nabi SAW. Dan akhirnya Khalid bin Al-Walid, Abu Sufyan, ini ketika mereka musyrik lah. Mereka tak tunggu lama bila mereka melihat pemanah pun dah tak ada. Mereka patah balik dan naik daripada belakang bukit itu dan menyerang pasukan Muslimin. Akhirnya Muslimin kalah. Tapi antara sebab lain kenapa tewas adalah kerana ramai Muslimin yang bertempiaran lari. Kenapa? Kerana mereka mendengar dalam keadaan tengah kecoh tu, mereka dengar orang musyrik sebut, Qutila Muhammad. Qutila Muhammad. Muhammad telah mati, Muhammad telah terbunuh. Iaitu Nabi SAW. Dan untuk orang yang hidupnya hanya untuk Nabi SAW, mereka sangat cinta Nabi. Tidak ada makna hidup tanpa Nabi SAW. Bila Nabi dah tak ada, nak buat apa lagi? Dah tak ada makna. Maka mereka lari. Rupanya musyrik itu, seorang musyrik yang membunuh Nabi itu, membunuh Muhammad itu, sebenarnya dia bukan membunuh Nabi SAW, tetapi dia telah membunuh Mus'ab ibn Umair di medan Uhud. Dan dia nampak wajah Mus'ab itu seakan-akan wajah Nabi SAW. Dan sebab itu Nabi sedih. Selepas Uhud ni bukan semata-mata sedih kerana kalah, kerana tewas. Bahkan tewas itu pun adalah satu takdir Allah Ta'ala mempergilirkan menang kalah dalam sejarah Islam. Tapi yang lebih demi sedih adalah kehilangan beberapa nama besar dalam kalangan sahabat. Hamzah bin Abdul Muttalib, pakcik Nabi SAW, dan juga Mus'ab ibn Umair, Safirul Islam yang pertama. Musafir ataupun diplomat Islam yang pertama yang pergi ke Yathrib ketika itu. Mus'ab adalah orang pertama yang Nabi utus selepas perjanjian Aqabah pertama. Mus'ab sampai ke Madinah. Dikatakan tidak ada satu pintu pun di Madinah yang tidak diketuk oleh Mus'ab ibn Umair. Dan cerita yang berkaitan dengan Usaid adalah satu hari di Madinah ni dia ada satu rumah macam Darul Arqam dekat Mekah.
Ada rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Yang rumahnya itu sebelah Bukit Sofa. Hari inilah, sebelah Bukit Sofa. Di Madinah, mereka ada rumah As'ad ibn Zurarah. Di Madinah ada rumah As'ad ibn Zurarah sebagai pusat, macam markas lah, markas Islam di Madinah. Dan di Mekah, markas Islamnya adalah Darul Arqam. Dan kedua-duanya ada peranan yang serupa, iaitu menjadi tempat penyebaran dakwah Islam yang pertama di kedua-dua lokasi ini. Dan As'ad ibn Zurarah itu adalah Muslim pertama yang meninggal dunia, yang wafat di Madinah. Itu pun fakta yang kita kena tahu juga, As'ad ibn Zurarah. Maka Mus'ab berdakwah di rumah As'ad ibn Zurarah. Dan ketika itulah dia sedang menyampaikan Islam kepada sekelompok orang, macam biasa, ceramah umum ke apa. Ketika itulah Sa'ad ibn Mu'az, saya minta maaf ada beberapa nama yang saya sebut pagi ni, tapi harap tuan-tuan tak pening kepala lah, berkenalan je lah. Sa'ad ibn Mu'az, dia report dekat Usaid, nama yang pagi ni kita nak cerita ni. Sa'ad ibn Mu'az report kepada Usaid ibn Hudhair bahawa dekat rumah As'ad ibn Zurarah tu, Mus'ab, orang Mekah, orang luar ni, dia sedang sebarkan perkara yang mengelirukan. Perkara yang boleh menyesatkan anak-anak kita. Perkara yang boleh merosakkan kestabilan Madinah. Ini perkataan yang lebih kurang sama yang diucapkan oleh musyrikin Mekah kepada Nabi SAW. Perkataan yang sama. Mana dia? Saya cari perkataan dia. Mana dia? Liyughziya du'afa'ana wa yusaffiha alihatana. Kamu telah memperbodohkan Tuhan-Tuhan kami, telah menyesatkan du'afa'ana. Kamu gunakan orang-orang lemah, kamu memanipulasi orang-orang yang jahil untuk mengikut kamu. Ini kata-kata yang sama yang diucapkan oleh Utbah ibn Rubi'ah kepada Nabi SAW di Mekah. Sama je. Dan Usaid ibn Hudhair bila mendengar cerita ni, kerana dia adalah chief ataupun ketua bagi suku, salah satu suku di bawah Khazraj, namanya Ibn Abdul Ashhal, salah satu suku di bawah Khazraj. Dan Usaid ni pun dia pergi marah, dia marah ke rumah As'ad ibn Zurarah. Dan ketika itu Mus'ab nampak daripada jauh kedatangan Usaid. Usaid ni macam Umar Al-Khattab. Ini antara cerita yang sangat serupa dengan Mekah. Usaid macam Umar bin Al-Khattab ketika di Mekah. Sama ketakutan yang dirasakan oleh para sahabat ketika Umar Al-Khattab mencari Nabi SAW. Mereka takut. Dan para sahabat menantikan ketibaan Umar Al-Khattab ke Darul Arqam. Tapi rupanya Umar datang untuk peluk Islam. Kan? Maka Mus'ab pun takut bila mengetahui Usaid ibn Hudhair, seorang gangster di Yathrib, nak bertemu dengan dia. Dan Usaid nak bertemu dengan Mus'ab kerana dia nak halau Mus'ab keluar daripada Madinah. Tapi ketika itulah As'ad ibn Zurarah tenangkan Mus'ab. Dia kata apa? Kana sayyidai Aus. Mana dia? Oh, sinilah, silap-silap. Waihaka ya Mus'ab, hadha sayyidu qawmihi wa arjahuhum aqlan wa akmaluhum kamalan, Usaid ibn Hudhair. Mus'ab, habislah kita. Ini adalah ketua kaum bagi Khazraj. Dan dia mempunyai akal yang bijaksana, cerdik. Dan dia sangat sempurna dari segala segi. Dia adalah Usaid ibn Hudhair. Fa'in yuslim tabi'ahu fi islamihi khalqun kathir wastuqillaha fihi wa ahsinit ta'atti. Kalau dia peluk Islam, ramai orang di belakang dia akan ikut dia. Maksudnya apa? Dalam masa yang sama, As'ad beritahu, As'ad ni Muslim lah. Dia beritahu kepada Mus'ab, kau kena jaga-jaga. Usaid ni orang besar. Usaid ni dia bengis. Usaid ni dia bijak akal dia. Tapi kalau kamu berjaya untuk Islamkan Usaid, di belakang ada ramai orang akan ikut dia. Kabilah-kabilah yang besar. Dan orang semua hormati dia. Maka sampaikanlah yang baik dan pastikan kamu berjaya menyentuh hatinya. Dan ketika Usaid sampai kepada Mus'ab, dia direct cakap kepada Mus'ab ibn Umair, ma ja'a bikuma ila diyarina wa aghraquma bi du'afaina, i'tazila hadzal hayy
in kanas lakuma binafsaykuma haja. Okay. Ini keras ni kata-kata Usaid. Apa yang kalian berdua, kenapa dia sebut kalian berdua? Sedangkan Mus'ab seorang lah. Tapi dia kaitkan As'ad. Sebab As'ad, dia sediakan rumah. Mus'ab, dia sampaikan dakwah. Maka dia kata, apa yang kalian buat di tempat ni? Kamu telah menyesatkan orang-orang yang susah ni. Tinggalkan mereka. Selagi mana kalian ambil berat tentang nyawa kalian. Maksudnya, kalau tak nak mati, tak nak aku buat benda yang tak sepatutnya kepada kalian, tinggalkan Madinah. Tapi Mus'ab ibn Umair, sebagaimana yang telah dididik oleh Nabi SAW, disebut kepada Usaid, ya sayyida qaumi, wahai ketua kaum. Dia terus digunakan perkataan ni kenapa? Kerana dia nak ambil hati Usaid. Kamu tu ketua bagi kaum kamu. Hallaka fi khairin min dhalik. Kamu nak tak kalau aku tawarkan sesuatu yang lebih baik daripada itu? Maksudnya apa? Mus'ab ataupun Usaid harap Mus'ab keluar daripada Madinah. Mus'ab tawar yang lebih baik. Apa dia? Apa yang lebih baik? Dengarlah dulu. Tajlisu ilaina wa tasma'u minna. Dengar dulu. Fa in radita ma qulnahu qabiltahu. Kalau kamu rasa kamu setuju dengan apa yang aku sebut, terimalah. Terima kalau nak terima. Wa illam tardahu tahawwalna ankum wa lam na'ud ilaikum. Kalau kamu rasa kamu tak terima, kamu boleh halau aku selama-lamanya. Nah, memang ini pilihan lebih baik lah. Maksudnya, apa yang Mus'ab nak itu masih akan dipenuhi oleh Mus'ab. Kalau dia tak setuju. Dan Usaid sebut apa? Laqad ansafta wa rakaza ramhahu fil ardi wa jalasa. Dia duduk bersama dengan Mus'ab dalam majlis tersebut. Dan ini ada satu pelajaran awal yang membuatkan kita faham mengapa orang seperti Usaid ini akhirnya akan peluk Islam. Kerana perkataan-perkataan yang tertulis dekat situlah, laqad ansafta. Dia bukan seorang yang dia keras kepala betul. Cuma dia juga adalah seorang yang sudi untuk sudi untuk ditundukkan, sudi untuk terbuka kepada perkara-perkara yang boleh membawa dia kepada kebenaran. Ego adalah perkara yang telah menghalang orang Mekah daripada dapat Islam. Bayangkan Mekah itu didakwah oleh Nabi, bukan Mus'ab. Orang Madinah ni yang dakwah mereka awal itu adalah Mus'ab, bukan Nabi SAW. Maksudnya Nabi tiba di Madinah yang jumlah Ansar ada ratusan orang itu. Yang dakwah mereka adalah Mus'ab ibn Umair dan beberapa orang muhajirin yang hijrah awal. Tapi mereka tidak dapat menghayati bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi SAW. Sebagaimana orang-orang Mekah, mereka tak dapat melihat Nabi selama Nabi berada di Mekah. Mereka hanya dapat mendengar bacaan Quran Mus'ab dan juga dakwah yang disampaikan oleh Mus'ab ibn Umair. Yang di Mekah ni 13 tahun bersama dengan Nabi SAW sampai ke akhirnya tak perlu Islam. Apa yang jadi? Puncanya adalah kerana dalam diri mereka itu adanya ego, adanya takabur. Tidak ada rasa tawaduk. Tawaduk tu maksudnya apa? Wada'a dalam bahasa Arab maksudnya letak. Tawaduk maksudnya kita meletak diri kita di bawah, bukan menghinakan, tapi kerana supaya kita bersedia untuk menerima sesuatu yang benar. Kalau kita takabur maksudnya apa? Kabir. Kalau kita jadikan diri kita besar, segala benda nampak kecil, maka macam mana kita nak jumpa benda yang benar? Macam di rumah lah, kalau kita mencari barang-barang kecil, dia payah nak jumpa. Sebab kita besar. Kalau kita kecil, barang-barang kecil yang kita cari itu jadi besar, maka dia akan lebih mudah ditemui. Inilah konsep tawaduk dan takabur dalam agama ni yang telah menyesatkan dan membawa orang kepada hidayah. Sebagaimana dalam cerita ni. Dan Mus'ab pun menceritakan kepada Usaid segala hakikat tentang Islam yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Dan Usaid, Masya Allah, satu jawapan yang menarik bila dia mendengar segala yang diucapkan oleh Mus'ab ibn Umair. Dia terus sebut, ma ahsana hadzal ladzi taqul. Alangkah indahnya perkara yang kau sebut ni. Wa ma ajalla dzalika alladzi tatlu. Alangkah ajal ni maksudnya padu. Saya pun tak tahu nak terjemah apa.
uh, sedap lah kalau kita boleh sedap, selesanya mendengar apa yang kau bacakan tadi. Kaifa tasna'una idza aradtum ad-dukhula fil Islam? Apa yang nak buat kalau seseorang daripada kalian masuk Islam? Apa yang kalian buat? Maksudnya apa? Aku ni nak buat apa kalau aku nak peluk Islam? Eh? Ini jawapan seorang yang ada ego sikit sebab dia ketua kabilah dia. Dia ada dia punya, dipanggil apa, haibah dia sebagai seorang pemimpin. Dalam masa yang sama, dia rendah diri di hadapan kebenaran. Eh? Menjadi orang yang tawaduk bukan maksudnya kita kena guna bahasa-bahasa yang rendah. Eh? Bukannya kita kena menghina diri kita di hadapan orang. Semacam Usaid ibn Hudair, kata-kata dia masih kata-kata yang adalah keangkuhan pemimpin tu. Kan? Sebab dia cakap, kaifa tasna'una idza aradtum ad-dukhula fil Islam. Kalau korang masuk Islam, buat apa? Ha. Kenapa dia tak tanya terus, aku nak masuk Islam lah, macam mana? Tak. Dia adalah ego dia. Tapi tidak menghalang dia daripada mendapat kebenaran. Bukan bermakna kita tawaduk dengan maksud kita hinakan diri kita. Boleh jadi kita ni masih orang yang besar lagi. Orang yang masih ada datukship lagi. Orang yang masih ada pangkat, ada rupa, ada harta lagi. Tawaduk bukan bermakna kita tinggalkan semua wang kita dan kita kejar kehidupan yang miskin ke apa. Tapi tawaduk adalah kita ni bersedia untuk memberikan apa saja untuk agama dan tidak ada terikat dengan harta ke kedudukan ke. Itulah tawaduk. Kita meletakkan diri kita di bawah. Selagi itu adalah kebenaran, kita akan patuh. Dia tidak meninggalkan apa yang kita miliki. Dan Mus'ab terus sebut kepada Usaid, "Taghtasilu," pergi mandi. "Wa tutahhir thiyabaka," bersihkan pakaian kamu. Ucaplah, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Wa tusalli raka'atain, dan solat 2 rakaat. Semua dilakukan oleh Usaid ibn Hudair. Sekelip mata dia berubah daripada seorang yang hadir ke situ sebenarnya untuk menghalau Mus'ab. Dia pulang pada saat yang menyuruh dia untuk pergi kepada Mus'ab itu sebagai seorang Muslim. Dan yang menariknya, saat tadi yang suruh Usaid pergi kepada Mus'ab tadi pun, saat itu pun akan peluk Islam juga. Tapi itu cerita lain. Nanti kita sampai cerita saat, kita ceritalah. Saat pun akhirnya peluk Islam. Daripada As'ad ibn Zurarah peluk Islam, Usaid peluk Islam, dan Sa'ad ibn Mu'az pun akan peluk Islam. Ini adalah 3 sahabat utama di Madinah yang menjadi punca ramai dalam kalangan orang Madinah akan peluk Islam. Baik, apa lagi cerita yang menarik tentang Usaid? Oleh kerana Nabi SAW tidak ada di Madinah selama 2-3 tahun, sedangkan Islam sudah mula bertapak di Madinah, sahabat sangat bergantung kepada orang-orang yang terawal peluk Islam dalam kalangan orang Ansar ini untuk mereka mendapat apa itu nikmat beragama. Sebab orang-orang Mekah, mereka ada bersama dengan mereka itu Nabi SAW. Orang Madinah, mereka akan berpusu-pusu mendengar bacaan Quran Usaid ibn Hudair. Kerana Usaid ini terkenal dengan suaranya yang merdu. Dalam satu riwayat panjang yang disisipkan juga dalam buku rujukan kita ni, bila satu malam Usaid ibn Hudair ni dia membaca Quran. Bila dia membaca Quran, di sebelahnya ada rumah zaman tu bukan rumah macam rumah kita kan, parking jauh kat depan, ada margin sikit dekat jalan, bilik banyak. Zaman tu rumah paling-paling pun ada 2-3 bilik sajalah, paling banyak pun tidak ada bertingkat-tingkat, dan parking pun parking unta je lah kalau ada unta kan. Dan tak ada ruang sangat pun. Dan Usaid dia membaca Quran, sedangkan di sebelahnya ada anak dia tidur, dan di depan dia ada kuda dia, kuda yang dia parking lah, dia ikat kuda dia kat situ. Dan dia membacakan Al-Quran. Dia membaca surah apa ni? Surah Al-Baqarah 1 hingga 4. Al-Baqarah adalah antara surah yang menarik kerana dia turun, permulaan dia turun adalah pada fasa Madinah. Maksudnya ini memang betul-betul fresh, baru turun ni. Surah Al-Baqarah. Dia surah Madaniyah. Dia bermula turun sebenarnya ketika awal dakwah ke Madinah itu bermula. Dan barangkali sebab itulah ini menjadi surah yang dibaca oleh Usaid. Dia membaca surah Al-Baqarah. Sampailah ayat ketiga dia baca. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ketika itulah kuda dia jadi meronta-ronta.
mendengar ayat Quran yang dibaca oleh Usaid ibn Hudayr. Setiap kali Usaid berhenti bacaan Quran, kudanya pun akan tenang. Dibaca lagi, kudanya akan bergerak lagi. Dia akan meronta-ronta. Ya? Sehinggalah dia risau kalau kuda tu jatuh kepada anak dia. Akhirnya dia berhenti baca, dia alihkan anak dia. Dan bila dia tengok ke langit, dan zaman itu tak semua rumah ada atap, dia tengok ke langit, dia nampak ada cahaya yang naik ke atas. Ini hadis yang diriwayatkan dalam Ibn Majah, tak silap saya. Al-Bukhari Muslim. Yang muttafaq alaih hadis ini. Usaid ibn Hudayr dia toleh ke langit dan dia nampak cahaya di langit sepanjang malam. Sehinggalah akhirnya bila dia baca Quran, cahaya itu hilang. Ya. Dan esoknya dia tanya kepada Nabi SAW apa yang berlaku. Ya. Apa yang berlaku pada malam itu diceritakan kepada Nabi SAW untuk dia faham. Sebenarnya apa yang berlaku bila dia lihat cahaya dan kepada kuda dia sendiri. Dan Nabi SAW sebut kepada Usaid ibn Hudayr, tilkal malaikatu kanat tastami'u laka ya Usaid. Apa yang kamu nampak cahaya tu, itu adalah malaikat yang curi-curi dengar bacaan Quran kamu wahai Usaid. Walau annaka madaita fi qira'atika la ra'aha an-nasu wa lam tastatir minhu. Kalau engkau terus baca lagi Usaid, entah-entah nanti orang boleh nampak malaikat. Sebab apa? Bila pagi dah menjelma, dah terang, orang boleh nampak apa yang ada di langit dan ketika itu akan terbongkar rupa malaikat. Bukanlah memang akan berlaku begitu, tapi cuma Nabi nak beritahu betapa khusyuknya malaikat mendengar bacaan Quran Usaid. Sehingga kalaulah Usaid teruskan bacaan, malaikat tu boleh terlalai kerana terlalu khusyuk mendengar bacaan Quran, sehingga waktu pagi, waktu siang terang benderang dan orang boleh tengok malaikat. Kerana bacaan Quran Usaid yang sangat luar biasa itu. Dan cerita seterusnya tentang Usaid ibn Hudayr yang agak masyhur juga adalah, kita mungkin tahu cerita ni, iaitu ketika perang Uhud. Usaid ni antara ciri seorang pemimpin juga, dia pandai apa pandai melawak kot. Dia pandai buat kelakar. Dan Usaid ni ketika perang Uhud, dia ada buatlah benda yang kelakar sikit. Dan Nabi SAW tak sukalah benda tu. Ni nak perang ni. Maka Nabi pergi guna tongkat Nabi SAW ataupun hulu pedang Nabi. Nabi tolak bahagian belakang badan Usaid tu. Tolak, cucuk pakai hulu lah kan. Dan Usaid ibn Hudayr, dia tiba-tiba cakap dia tak puas hati. Auja'tani ya Rasulullah. Kamu buat begitu kepada aku ya Rasulullah. Faqala alaihi salatu wassalam. Nabi terus faham. InsyaAllah Nabi SAW ada satu kelebihan, bahawa Nabi ni cepat, mudah faham apa sebenarnya yang dirasai oleh sahabat tu. Sebab Nabi nak tegur je. Dah lah, janganlah melawak perang medan Uhud ni kan. Dan Usaid ibn Hudayr, dia terus cakap, kamu buat begitu pada aku ya Rasulullah. Dan Nabi memahami benda tu. Kalau kita mungkin akan fikir, berani cakap macam tu pada Nabi. Tapi Nabi faham, iaitu mana boleh bawa cerita kat orang. Tanpa ada sebab yang betul-betul spesifik, yang layak untuk dia buat begitu. Itu macam hukuman lah kan. Maka Nabi terus cakap pada Usaid, iqtassa minni ya Usaid. Okeylah, kita anggap ni sebagai qisas. Qisas apa? Hukuman yang balasannya sama lah kan. Kalau kita bunuh orang, hukum balasnya dalam syariat kita, dalam fiqh jinayah adalah bunuh semula kan. Kalau kita potong tangan orang, buat jenayah potong tangan orang, maka balas semula potong tangan kita. Itu qisas. Maka Nabi sebut kepada Usaid, okeylah, iqtassa minni ya Usaid. Kalau kamu rasa tak puas hati aku cucuk belakang kamu tadi, balaslah balik, qisas. Dan ketika itulah Usaid sebut lagi, inna alayka qamisan walam yakun alayya qamisun hina ghamaztani. Masa kamu cucuk aku tadi, belakang aku ni terdedah. Ni sekarang ni aku nak qisas kamu, maksudnya aku nak balas balik. Tapi kamu ada pakaian. Ada pakaian yang menutupi badan kamu. Maka Nabi SAW pun farafa'a Rasulullah SAW qamisahu an jasadi. Nabi angkat pakaian Nabi sampai terdedah jasad Nabi. Dan ketika itulah Usaid ibn Hudayr datang kepada Nabi SAW. Fahtadanahu Usaid. Peluk Nabi SAW dan mencium Nabi. Ini cerita yang
masyhur. Tapi inilah orangnya, Usaid ibn Hudhair. Dia cakap apa pada Nabi SAW? Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Innaha la bughyatun kuntu atamannaha mundu araftuka. Ya Rasulullah, sebenarnya dah lama aku nak buat benda ni. Ya. Satu peluang yang siapa boleh dapat ni lah. Takkanlah tiba-tiba nak minta dengan Nabi. Apa? Nabi, nak peluk boleh tak? Dia pelik lah kan. Sebab sahabat pun antara sunnah yang mereka buat, mereka ucap, uhibbuka fillah. Itu sajalah. Ya. Tapi untuk peluk Nabi tiap masa, bahkan nak sentuh kulit Nabi, dan perkara yang pelik lah untuk dilakukan oleh sesiapa pun. Maka Usaid sebut pada Nabi SAW, aku dah lama nak buat benda ni sejak kali pertama berkenalan dengan kamu ya Rasulullah. Wa qad balaghtuha al-an. Kali ni barulah berpeluang. Itu pun kerana ada sebab. Iaitu sebab kena qisas. Sebab Nabi cucuk belakang Usaid, maka Usaid layak untuk cucuk belakang Nabi. Tapi rupanya dia bukan nak cucuk, bukan nak balas. Tapi sebenarnya dia ambil peluang itu untuk peluk Nabi SAW dan bersentuhan dengan kulit Nabi SAW. Ya. Dan apa lagi ya? Ya, ini antara yang saya sebut tadi. Usaid antara periwayat hadis Nabi SAW yang banyak juga. Yang antara hadis yang penting disampaikan kepada Usaid ibn Hudhair adalah nasihat Nabi SAW tentang soal fitnah yang akan terkena kepada para sahabat termasuk orang Ansar. Fitnah tu apa? Sahabat ni, biarlah zaman sirah kita baca kisah sahabat, kisahnya agung. Tapi kalau berpeluang, tak tahulah tuan-tuan pernah baca atau tidak. Tapi saya ada tempat-tempat lain kuliah sejarah Islam yang saya mulakan selepas zaman kewafatan Nabi, permulaan zaman Abu Bakar sampai seterusnya lah. Saya rasa kuliah-kuliah yang terawal dalam sejarah umat Islam ni payah sangat nak cerita. Kenapa? Sebab kita sedang menceritakan tentang konflik yang berlaku dalam kalangan sahabat. Bermula dengan pelantikan khalifah nak ganti Nabi. Itu pun dah ada pertelingkahan dah. Tapi okeylah, akhirnya reda. Kemudian berlaku kemunculan Nabi palsu. Orang murtad, orang tak nak bayar zakat. Masalah lagi. Kemudian reda semula. Kemudian lebih berat lagi berlaku, iaitu Uthman ibn Affan difitnah, dikritik oleh orang-orang Mesir. Bukan sahabat lah. Sahabat membela Uthman. Cuma fitnah ini sangat dahsyat. Sehingga Uthman akhirnya terbunuh di rumah dia sendiri. Ini di sebelah Masjid Nabawi. Rumah Uthman tu buka tingkap, nampak masjid. Direct masuk dalam Masjid Nabawi. Dan Masjid Nabawi itu sendiri pun wakaf harta Uthman. Sedangkan Uthman pun tak boleh masuk dalam masjid ketika fitnah itu berlaku. Dan Uthman pun terbunuh. Dan lepas era Uthman, era Ali ibn Abi Talib pun ada fitnah lagi. Perang saudara antara sahabat. Ali berperang dengan Aisyah. Kemudian Ali berperang dengan Muawiyah ibn Abi Sufyan, anak kepada Abu Sufyan. Ini cerita yang sangat rumit dalam sejarah kita. Dan ini telah diisyaratkan oleh Nabi SAW. Kalau mungkin dalam kalangan tuan-tuan baru pertama kali dengar, saya minta maaf lah ya. Sebab tak cerita pun bagi pengenalan. Supaya kita tahulah sejarah kita ni, dia indah. Cumanya dia tidak seringkas yang mungkin kita biasa kenal. Dia rumit juga sebenarnya. Tapi dia indah lah untuk kita telaah. Dan Nabi dah berikan isyarat kepada orang-orang Ansar. Ini satu keunikan. Orang-orang Ansar kebanyakannya terlepas daripada semua cerita ni. Kerana orang-orang Ansar telah awal-awal lagi selamatkan diri mereka dengan tidak terlibat dengan politik. Tapi orang Quraisy, orang Muhajirin memang diposisikan untuk jadi pemimpin. Sebab ada hadis Nabi sebut al-a'immatu min Quraisy. Ini dibincang dalam kelas subjek tu? Nizamul Hukum. Zaman saya belajar universiti dulu, subjek Nizamul Hukum, study tentang hadis ni. Bila Nabi sebut ketua tu mesti Quraisy, tak boleh daripada lain. Sebab tu sahabat akhirnya lantik Abu Bakar. Kan? Dan kerajaan-kerajaan empire Islam yang kita kenal sepanjang sejarah, kerajaan Islam Banu Umayyah, itu Quraisy lah tu. Kerajaan Islam Banu Abbasiyah, Quraisy lah tu. Ada lagi kerajaan Islam Hashimiyah, Quraisy juga. Kerajaan Islam Husainiyah, Fatimiyah, semuanya Quraisy. Mana ada kerajaan Islam daripada keturunan orang Ansar? Tak ada. Ini sebab hadis ni. Nabi sebut apa?
wahai orang Ansar, wa antum ma'syaral Ansar, jazakumullahu athyabal jaza. Ya. Fa innakum ma'alimtu a'iffatun suburun. Kalian yang aku kenali sebagai seorang yang sangat suci, sangat penyabar. Wa innakum satalqawna atharatan ba'di. Lepas kematian aku, kewafatan aku, kalian akan berhadapan dengan zaman fitnah yang sangat payah. Fasbiru hatta talqawni. Kalian bersabarlah sampailah nanti kalian bertemu dengan aku. Maksudnya apa? Kalian kena terus bersabar sehingga kalian pun akan mati, wafat, dan akan bertemu dengan aku. Wa maw'idukumul haud. Dan kalian akan bertemu dengan aku di telaga aku. Maksudnya apa? Bila kalian nampak masalah-masalah tu depan mata, jangan sibuk. Jangan duk join sekali. Orang Ansar jangan join. Okay? Bahkan ini menjadi satu isyarat, itu adalah kerja-kerja orang Quraisy, orang-orang Muhajirin. Orang-orang Ansar, biar tak apa, abaikan. Jangan sibuk. Kalian akan jumpa aku di haud telagaku. Bukan bermaksud orang Muhajirin tak jumpa. Cumanya cara Nabi menyelesaikan masalah itu adalah, ketika Nabi dah tak ada dah pun, supaya orang Ansar ini dulu, terlebih dahulu, jangan ambil pot sangatlah masalah-masalah siasah, masalah-masalah politik yang berlaku dalam kalangan sahabat selepas kewafatan Nabi SAW. Dan Usaid ibn Hudhair lah, bila saya semak juga dalam sirah, rupanya ketika sahabat berbeza pandangan, ataupun bahasa yang kasar sikit, bergaduh ketika menentukan siapa nak ganti Nabi bila Nabi wafat. Gaduh. Orang Ansar mula berbincang, mereka berikan nama-nama, termasuk nama Usaid ibn Hudhair pun naik, dicadangkan jadi khalifah. Maka Abu Bakar dengan Umar pun datang ke Saqifah Banu Sa'idah, melihat orang-orang Ansar dah mula berkumpul dekat situ. Jenazah Nabi pun tak selesai urus lagi. Mereka berbincang di tempat tersebut untuk tentukan siapa khalifah. Bukan siapa Nabi, sebab Nabi dah tak ada orang. Tapi siapa khalifah nak ganti Nabi sebagai pemimpin. Dan akhirnya Usaid ibn Hudhair lah antara yang menenangkan orang-orang Ansar, mengatakan kepada mereka, ini adalah hak orang-orang Muhajirin, bukan hak kita. Kita ni orang-orang Ansar, Nabi dah beri kemuliaan yang lain. Kita tak perlu terlibat dengan politik. Ini satu kisah yang sangat menarik, kerana akhirnya Usaid ibn Hudhair yang telah memudahkan dan melancarkan proses pelantikan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang akhirnya kita lihat sejarah Islam itu selepas kewafatan Nabi itu, walaupun ada masalahnya, tapi Abu Bakar telah memberikan segala-galanya untuk memastikan umat ini ada bekalan yang baik untuk menuju zaman seterusnya. Kalau bukan Abu Bakar jadi khalifah, kita tak tahulah ada ketidak Quran. Kerana Abu Bakar yang kumpulkan Quran yang bermula sekali. Kalau bukan Abu Bakar jadi khalifah, tak tahulah berapa banyak Nabi lagi akan muncul akhir zaman ni. Sebab Abu Bakar yang telah menyelesaikan Nabi-Nabi palsu di seluruh tanah Hijaz dan sekitarnya. Dan Usaid ibn Hudhair telah wafat di penghujung hayatnya pada era Umar Al-Khattab, dan Umar Al-Khattab menangisi pemergian beliau dan telah membayar segala hutang yang ada. Bahkan hutangnya banyak juga, kalau ikut kat sini dia ada 4,000 dinar. Banyak tu, 4,000 dinar hutang. Tapi itu realiti lah, berhutang dan ada sakit baki yang perlu dibayar, perlu dilangsaikan. Dan Umar Al-Khattab sebut apa? La atruku bani akhi Usaidin alatan ala nas. Umar kerana terlalu menghargai Usaid ibn Hudhair, segala hutang itu jumlah yang besar, 4,000 dinar tu, bukan jumlah yang kecil. Secara kalau kira inflasi semua, tu kira macam 400,000 lah, nak bayangkan jumlah 4,000 dinar zaman tu kan. Maka Umar sebut apa? Usaid ibn Hudhair ini adalah saudara aku, saudara aku, bani akhi. Sedangkan Usaid itu siapa? Ansar. Umar ni Muhajir, Umar Quraisy. Kalau Usaid Khazraj, tak ada kaitan pun. Tapi kerana Umar sangat merasakan ini adalah saudara aku, maka dia cover segala hutang tu. Keluarga dia pun tak tanggung. Kerana Umar terlalu menghargai apa yang telah dilakukan Usaid sepanjang hayatnya. Wallahu alam, saya rasa cukup itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk tuan-tuan. Ada soalan? Kalau ada, untuk saya raikan. Tak ada? Mudah-mudahan kita jumpa pertemuan akan datang untuk sambung lagi. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.